dalam tulisannya adalah tuan-tuan, contohnya Abu Bakar Abu Hilal Al-Askari merupakan seorang imam yang berasal daripada Samarkand, kemudian menetap di Baghdad, wafat 320. Tuan-tuan, meninggal bagaimana? Meninggalnya beliau terjatuh ke dalam lubang dilanggar binatang. Tadi kudo kita sebut nama binatang, tapi tuan-tuan yang penting kenapa tuan-tuan? Kerana dia sedang leka membaca. Dalam berjalan dia terus membaca tuan-tuan. Jadi kita kalau duduk pun tak membaca tak tahulah. Faham kan? Dalam kuliah ni dah tempat kita membaca tuan-tuan. Bagi masa sikit waktu kuliah, kosongkan sikit pemikiran kita, urusan lain. Dah bagi masa kuliah 1 jam. Jangan ada urusan lain. Urusan kita tumpu kepada ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, kita dapat peluang. Kalau kita tak mampu membaca sambil berjalan dalam kenderaan, waktu kenduri kendara, waktu perbarisan, kita tak mampu macam imam-imam kita, sekurang-kurang tuan-tuan, memang waktu kita study, kita kena study. Waktu kita berkuliah, maka berikan tumpuan yang terbaik dalam kuliah tuan-tuan. Yang terakhir, Imam Hakim Al-Balkhi. Saya nak buka sesi soal jawab kalau ada tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan, Imam Hakim Al-Balkhi rahimahullahu taala. Ini polik tuan-tuan, tak bercakap dengan tetamu. Kalau kita dapat tuan rumah tuan-tuan, kita viralkan, kita busukkan nama dia, cakap tuan rumah yang paling tak guna peringkat kebangsaan. Ada yang datang rumah dia langsung tak berburak, usahakan nak dapat kuih kasui, usahakan nak dapat, saya dah sarapan tadi, penceramah dapat sarapan awal, tuan-tuan belum. Dapat kuih pulut panggang tadi lah, bukan sedap kan tuan-tuan. Oi, kuih tak ada berburak pun dia jawab salam dan itu dia buat tak tahu yo. Tuan-tuan, kalau dapat tuan rumah itu apa macam? Merajuk gitu 3 tahun tak datang rumah dia dah. Ini cerita tuan-tuan, cerita baca dulu Kata Imam Musam'ani dalam Kitabul Ansab tentang biografi biodata Imam Hakim Al-Balkhi, Abul Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Tuan-tuan, mazhabnya mazhab apa? Hanafi. Nampak tak? Imam Hakim mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Syahid 3, 3, 4, puasa sunan setiap minggu Isnin Khamis. Tuan-tuan, solat malam tak pernah tinggal, sama ada mukim ataupun musafir. Ini lain macam ni. Imam Ahmad solat malam berapa? Imam Ahmad solat malam 300 rakaat, 300 kalau dia sakit. Ahmad bin Hanbal tuan-tuan sembahyang malam 300 rakaat kalau dia sakit. Kalau sihat lebih. Fatah Al-Musili, seorang wali besar, dia sembahyang malam tuan-tuan satu malam berapa? 400 rakaat kalau kepala dia poning. Kalau kepala dia tak poning, berganda lagi sembahyang. Yang kita kenal tuan-tuan, Imam Husain bin Ali bin Husain, ataupun dikenal sebagai Ali Zainal Abidin. Ramai Habib-Habib ni hari ni suka nama Ali Zainal Abidin. Memang nama cucu Nabi. Namanya Husain bin Ali bin Husain. Husain bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, Sayyidina Ali Zainal Abidin ni digolah sebagai apa? Siapa tahu? Sajjad. Bukan sajjad yang satu lagi tu dah, yang modified tu dah, bukan. Ni sajjad. Apa sajjad? Banyak sujud. Sajjad, sin, jim, alif, dal, itu banyak sujud. Imam Ali Zainal Abidin tuan sujud sehari berapa? 1000 rakaat. Semayang dia sehari 1000 rakaat. Sama ya ustaz, kita pun sama ya 1000 rakaat, iaitu dalam tempoh 20 tahun. Memang dah dapat kan tuan. Ni sehari. Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu. Okey. Imam Hakim tuan-tuan, kaki qiyamul lail, kaki puasa lagi. Kitab-kitab diisi dalam beg, standby. Ada saya tengok kawan saya tuan, masa di Puncak Alam dulu, ada jenis dalam bonet dia tu, bonet kereta tu ada kitab. Standby lah kitab-kitab. Nanti pergi masjid mana-mana dah ada kitab. Tuan-tuan kita dalam bonet kita seberguna, semua ada kan. Ya. Dakwat
tuan-tuan. Kemudian Imam Hakim, tuan-tuan, dia Montori. Jadi Montori ni apa yang bagus-bagus ya. Beliau tidak mengizinkan orang ramai menemuinya kecuali kalau benda-benda penting. Kita cakap kalau macam tu baik kau tak jadi Montori. Tak, tuan-tuan, dia benda penting jumpa dia. Kalau benda PA dia boleh settle, jumpa PA dia. Begitulah ya sistem Imam Hakim Al-Balkhi rahimahullahu taala. Okey, tuan-tuan, ada orang dia kata kalau ada seorang yang masuk jumpa dia, beliau akan biarkan orang tu duduklah. Duduk tepi sana ke belakang ke, duduklah. Nak tengok astro ke, nak makan kuih kaswi ke, kau makanlah. Dia dengan urusan menulis. Imam Hakim, tuan-tuan, menulis. Jadi tetamu datang tadi, tak ada harapan, baliklah. Tuan-tuan nampak tak? Imam Hakim tak layan tetamu. Sebab bagi dia tak ada keperluan. Orang datang, aku tengah sibuk menulis ni. Abul Abbas Hamawai pernah mengeluh. Katanya apa? Aku pernah pergi ke bilik dia, langsung tak dihapik Eden. Langsung tak bercakap. Ya, dia lekor menaip, dia kerja menulis, dia kerja. Ini Imam Hakim Al-Balkhi. Apa macam, tuan-tuan, kalau kita datang rumah orang baik macam tu, tuan-tuan, taubat lahum kita takkan datanglah lebih tu. Satu sudut, tuan-tuan Jadi maknanya apa? Tapi sebagai tuan rumah pula, antara kemuliaan kita, tuan-tuan, ialah memuliakan tetamu. Dia sudut hukum. Sebab yang dalam ni bukan kaki menulis. Orang datang masa tu lah dia nak menulis. Masa orang tak datang tadi dia tak nak menulis. Masa orang datang masa tu lah dia buat sibuk-sibuk. Tak boleh. Tetamu datang tetap kita kena raih, kena sambut, kena raikan mana yang kita mampu, tuan-tuan. Cerita Imam Hakim Al-Balkhi, tuan-tuan, kita tutup. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia mengarang kitab Mustadrak. Kitab Mustadrak hadis Bukhari Muslim, tuan-tuan. Dia kata, saya menghadiri pengajian Imam Hakim Al-Balkhi satu petang Jumaat. Datang putera mahkota, anak raja datang. Tuan-tuan tengok Imam Hakim Balkhi ni, dia tak peduli dah. Dia cakap apa dengan anak raja tu? Maaf tuanku, hari ni bukan tuanku punya giliran, tuanku boleh balik. Tuan-tuan, kalau macam ni buang negara ni. Kalau ada lah ulama yang bersikap begini, tuan-tuan, memang out lah. Tetapi zaman itu ulama tegas dan pihak istana pun faham, profesional. Oh betul lah, Syekh Datuk Mufti sedang sibuk lah, betul lah, saya nak bagi. Tak apalah, nanti saya buat appointment lain lah dengan Syekh Al-Imam Hakim Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita sambung pula ya Imam Ibnu Syahin. Imam Ibnu Syahin rahimahullahu ta'ala pada pengajian yang akan datang Masjid Negara. Tulis sikit lah. Hari ini berapa Rabiul Awal, tuan-tuan? Berapa? Rabi' 5. 5, betul? 5 Ya, 5 Rabiul Anwar. Okey, silakan kalau ada apa-apa pencerahan, ada apa-apa nak bincang, nak tanya, keliru, kurang jelas, silakan. Di sana dulu, kejap-kejap Kak dulu. Bismillah. Salam. Dan jika ada jadual yang kita pukul 4 pagi kita Bukit Tinggi kat mana? Medan? Di Padang. Padang, okey. 4 pagi kita ada wake up call, dan jam 4 semua kita akan berjemaah solat ikut ustaz di masjid. Jadi ada rakan-rakan yang lepas tahajud tu bilik dia terlalu lama sangat hingga ustaz dia tunggu. Dan rakan-rakan lain yang tunggu kita sebab kita tak ambil lagi berbilik. Boleh tak kita tegur bincangkan sikit begitu sebab ustaz dah tunggu dan rakan-rakan lain dah tunggu untuk kita ke masjid. Sebab kita tak tahu masjid dekat mana kita tunggu ustaz. Berwiridnya di masjid? Tak, di hotel. Di hotel. Di hotel. Kemudian isunya tadi apa? Wirid yang terlalu panjang. Lepas tu ustaz dah tunggu sebab kita akan bersama ustaz untuk pergi ke masjid. Okey. Solat subuh jemaah. Jadi lepas solat ustaz dah tunggu tapi wirid ni dia tak habis lagi. Minta maaf, wirid tu siapa yang bawa? Siapa yang pimpin? Kita buat sendiri di hotel.
dia. Lepas tahajud. Wirid tu boleh saya tahu daripada mana, kitab ataupun hadis ke ada? Wirid yang selalu kita buat lah. Biasanya panjang, tapi sebab kita nak kejar berjemaah, kita kena pendekkan. Okey. Baik, jawapan saya boleh lah. Bolehlah kita ringkaskan sebab kita pun terikat dengan jadual jemaah, kita dalam rombongan. Wirid itu amalan fardi, individu. Jadi kita kena raikan jemaah, nanti kita tertinggal. Dan kita juga pun ada program, kita melihat berjemaah di masjid tu pun ada kekuatan dan fadilat yang tertentu. Kita pun datang situ pun bukan selalu tempat masjid yang kita ziarah tu. So jadi jawapan saya dari sudut tu harus dipendekkan, diringkaskan wirid itu. Okey. Jelas? Ya. Ataupun hajar, lagi cantik lagi wirid itu diqada, dibaca waktu kita lapang. Hajar dapat baca separuh tadi, 15 minit. Ada lagi 2 muka tak habis. 2 muka yang berbaki itu kita qada. Maksudnya kita baca selepas waktu kita lapang balik masjid, lepas zuhur, masa yang kita lapang kita curi masa sikit dalam bas, baca yang berbaki. Itu yang paling bagus. Wirid tak tinggal, rombongan pun dapat kita ikut. Okey. Ya. Okey. Itu kita perlu ingatkan kepada wilayah yang tidak mengikut masa. Betul. Terima kasih. Okey, suruh akak tu baca kitab Nilai Masa di Sisi Ulama, dia akan lebih insaf dan taubat nasuha insya-Allah. Jadi masa ni kadang-kadang kita pun terbabit dalam pengabaian dan tidak mematuhi waktu yang sebenar lah. Okey Ajah, terima kasih. Ya Kak. Assalamualaikum. Ya. Ya. Satu soalan yang baik Kak. Satu soalan yang bagus untuk kita buat perbandingan. Memanglah tuan-tuan, mereka ni kehidupan sosial mereka dia berkorbanlah sedikit. Dia tak ada pergi pasar tani, bazar Ramadan pun tak pergi, Kefo, Maidin, Giant tu dia jarang masuk lah. Dia terpaksa korbankan. Saya kata tadi secara simpelnya dia pun tak meraihkan kenara ni. Dia tak berapa sibuk dengan urusan-urusan makan, urusan-urusan sembang, mesyuarat lama-lama. Dari sudut sosial mereka, kalau kemasyarakatan begitu, dia tak terlampau menghiraukan sangat cakap-cakap orang. Dia tak, dia ikut sistem apa yang Allah kata okey, apa yang Nabi kata okey, okey. Orang kata tak okey, itu orang punya masalah lah. Jadi sistem begitu yang mereka bangunkan, yang mereka amalkan. Dari sudut kekeluargaan belaka, ada sebahagian kecil, bukan semua, sebahagian kecil yang memilih untuk tidak berkahwin. Al-ulama ul-uzzab yang memilih untuk tidak berkahwin kerana mereka pilih pengorbanan untuk ilmu. Ada juga kalau yang tak kahwin tu katanya dari sudut isteri dan anak-anak dia selamat kat situ lah. Katanya dia tak payah fikir untuk nafkah dan sebagainya, jadi untuk diri dia je lah. Jadi peluang mereka lebih kepada ilmu, yang tak berkahwin, yang tak berkeluarga. Tapi ada juga yang berkahwin, dan ada juga tuan yang berkahwin lebih daripada satu. Kita faham ulama-ulama ni tuan, ramai zuriat mereka, ramai anak-anak dia, ada juga. Tapi tetap mereka boleh kontrol, tetap mereka boleh menjaga nilai, kualiti produk tuan-tuan untuk memaksimumkan mereka punya hasil waktu mereka. Jadi kesimpulan ni tuan, senang je. Orang ni tuan kahwin ke tak kahwin, bini dia satu ke ramai, anak ada ke ramai ke, bertrilion ke, satu tim bola ke tuan-tuan, kalau dia tak dapat taufik Allah, dia tak akan boleh jaga masa. Monong dia. Free ke ini? Free. Jom kuliah? Tak nak. Free ke malam ni? Free. Malam ni dia maulid? Jom? Tak nak. Free. Tak ada apa-apa komitmen. Dah pencen, tak boleh pergi juga. Jadi isunya tuan-tuan bukan isu apa, isu taufik.
taufik pimpinan Allah, maka mohonlah kepada Allah, Allah beri kita taufik. Walaupun dia tak sihat sampai dah, tapi orang yang begitu sihat tak sampai-sampai. Apa isunya? Taufik. Walaupun dia free, saya dah free dah sekarang, memang free, tak ada apa-apa nak buat, bau pencen, dah lapang, datang kuliah tak? Berjemaah tak? Tak juga. Sebab apa? Tak ada taufik. Mohon kepada Allah apa? Petunjuk, pimpinan, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bisawab. Akhir ada 2 soalan lagi Ustaz. Tolong Ustaz. Kejap haji bagi Kak Ajah tu 3 last memompek. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya tanya, ya ulama-ulama ni dia satu malam tu sembahyang sampai Ustaz cakap 1000 rakaat. Ya. Jadi Bercanggah dengan sunnah lah tu. maksudnya ada sembahyang tu macam satu ayam ni kan? Okey. Maksudnya satu rakaat tu maksudnya yang khusyuk dan tadi. Baik. Satu malam tu berapa jam tu? Macam mana dia boleh sembahyang sampai 10,300 rakaat? Ya. Terima kasih. Oh, yang patuk ayam ni memang ada yang tarawih 20 rakaat 7 minit. Tu ada tu dekat satu pesantren itu memang tak sah lah sembahyang tu, tak ada tamakninah. Dia senang je Imam Abu Hanifah. Dia orang wuduk tak batal. Wuduk dia tak batal. Sepanjang malam tu dia tak ada kita 5 minit teruntut. Maghrib Isyak 8 kali runtut kita. Maghrib Isyak tu pun dah berapa kali ambil wuduk. Dia satu wuduk dia tak batal. Kita anggarkanlah dia start sembahyang pukul 10 malam. Kita ambil pukul 10 malam sampai 5 pagi. Berapa jam? 5 jam. Boleh? Tuan-tuan, kita anggarkan jangan ambil dia baca. Nabi SAW kadang-kadang sembahyang 2 rakaat dia satu malam. Banyak dia baca. Dia ada 2 pilihan. Sama ada memperbanyakkan rakaat ataupun memanjangkan qiyam. Dalam solat malam ni, apakah yang afdal, memanjangkan qiyam? Kalau kita panjangkan qiyam berdiri, maksudnya kita kena baca surah panjang lah. Baca surah panjang, katalah kita buat 2 jam, katalah kita qiyamul lail kan baca 2 jam, ambil surah yang panjang, kita dapat solat 10 rakaat 2 jam. Tapi kalau mengambil surah yang pendek, ambil ayat-ayat lazim. Qul ya qul wallah lah kita kata, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ambil ayat-ayat pendek, maka dia juga akan mendapat jumlah, dia memendekkan tempoh qiyam, maka jumlah rakaatnya jadi banyak. Jadi 300-400 ni bukan benda yang pelik dan ajaib dan bukan patuk ayam. Saya berani garanti, sebab tuan yang mencatatkan riwayat-riwayat cerita-cerita ni ulama-ulama yang thiqah, yang memang kita boleh percayai. Jadi isunya sama juga nanti orang persoalkan, macam mana dia boleh khatam Quran sehari sekali, Imam Syafi'i sehari 2 kali, dia baca macam mana? Bezanya dia baca, terus baca. Kita baca 1 juzuk paling lama kita kena berhenti, kita penat, kita rehat sikit. 2 juzuk kita kena tidur sekejap, sambung, kita terpaksa ambil rehat yang lama, perut sakit kan. Kalau jenis tak puasa, lapar je pula. Jadi masa kita akan habis ke situ. Mereka tuan-tuan tak, dia fokus je. Maka sebab itu dia punya kuantiti pun banyak, kualiti pun hebat. Dari sudut itulah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih je. Akhir sekali Datuk, tuan. Pasal nama Buhlul. Buhlul. Adakah sama dengan Buhlul zaman Khalifah Ar-Rasyid? Okey, terima kasih. Terima kasih. Menarik ya untuk kita kaji Bahlul tadi. Bahlul dengan Buhlul. Sena Buhlul ni tadi setahu saya dia hanya duduk di Qairawan Maghribi je. Lain. Kalau kata Bahlul tadi tu, sabit dia tu Bahlul yang di Baghdad. Dia banyak mengonokan orang, dia cerodik tapi menipu orang, dia akalkan orang. Itu Bahlul itu lain. Itu di Baghdad. Orang yang berbeza. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung tuan-tuan. Di belakang juga adalah tabung untuk madrasah saya. Siapa yang ada rezeki lebih boleh infak. Kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.